Naim lagi? Pinjam cikgu, pinjam. Bijam pula. Pijam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Okay. Sound okay? Okey cikgu. Okay. Tak dengar double lah. Ya. Apa lagi nak tanya? Screen okay? Okey. Nampak apa? Nampak nota. Okay. So baca dah nota ni? Ya. Okay, baik, tak apa. Terima kasih kepada yang dah hantar jawapan-jawapan. Sekejap kita minta orang yang hantar tu dia ceritalah jawapan dia. Betul ke salah saya pun tak tahu lagi. Okay. Kita mula dengan orang yang hantar mula siapa? Naim. Naim okey Naim. Naim. Okey cikgu, okey. Okey Naim, saya akan paparkan jawapan awak hantar kat saya tadi. Kan? Boleh. Ada hantar kat mana? Hantar CPM cikgu. PM cikgu. Letak grup lah depan ni. Tak apa saya cari. Mana ada? Okey. Ni. Ni Betul ke ni? Ya kot, tapi tak jelas sangat. Tak nampak? Tak jelas cikgu, tak nampak. Tak jelas. Nampak dah. Nampak dah. Lagi Tulis melintang lain kali. Tulislah dengan pen. Okey cikgu. Marker ke? Okey, baik. Kita lihat soalan yang dia buat. Saya minta pelajar-pelajar lain tengok. Kita tengok dia punya presentation. Okey ke tak okey. Okey, jadi saya persilakan Naim untuk cerita tentang cerita baca soalan dan cerita macam mana awak buat untuk kawan-kawan lain lihat. Soalan nombor 2 ni first kali saya buat, saya kamirkan yang kat dalam tu 9x kuasa 2 tolak 4x tu. Bila dah kamirkan dia jadi Baca soalan 9x tu. kuasa 3. Soalan. Baca soalan dulu. Diberi Soalan sekejap aku. Cantik Naim. Tak, aku salah jawapan je. Soalan tak salah betul pula. Cantik tak siap lagi. dah Dah buat hantar pun jawapan tak tu. siap. Tak bersedia. Tak apa, pelan-pelan. Tak apa, saya baca untuk Naim lah. Tak apa, saya baca. Diberi 9x square tolak 4x. Kamiran dx ni sama dengan px cube tolak 2x square tambah c dengan keadaan p dan c ialah pemalar. Cari nilai p. Okey, yang tu A. B, cari nilai c. Jika kamiran 9x square tolak 4x dx ini sama dengan 10 apabila x sama dengan 2. Okey. Tu macam mana? Okey, yang first kali yang dalam kurungan tu yang 9x kuasa 2 tolak 4x tu, saya kamirkan dulu dia. Jadi 9x kuasa 3 per 3 tolak 4x kuasa 2 per 2. Okey, yang ni ke? Yang hang cakap ni, yang ni ke? Yang tu kan? Okey. Okey, bagus. Cumanya kat sini kita kena tulis siap lah tambah C tu. Okay. Oh. Sebab dia kamiran tak tentu silap. Sebab tambah C. Tak tentu. Okey, lagi. Terus kita selesaikan lah. 9 tu boleh bagi dengan 3 jadi 3x kuasa 3. Negatif 4 tu boleh bagi dengan 2 jadi 2x kuasa 2. Okey, ni betul lah. Lepas tu kita comparekan dengan sebelah tu. Dia nak P. Jadi kita dah nampak dah situ P dah apa dia. Dengan yang ni. Okey, so jelas kita nampak P sama dengan 3.
3. Okey, bagus. Teruskan. Lepas tu yang B tu pula, dia suruh masukkan nilai X tu 2 je. Jadi kita masuk, dia tanya nilai C berapa kalau X tu 2 silap. Dia dua ni. Kalau kalau X tu Sebab 2, dia beritahu X sama dengan 2. Jadi X sama dengan 2. Jadi X nilai X ni masuk ke dalam ni lah. dia masukkan je. Jadi kita dapatlah C Okey. sama dengan negatif 4. Macam mana dapat ni? 12 ni. X 2 kuasa 3 darab 3. Berapa? Alamak. Oh silap cikgu, silap. 24. 24. Oh tak guna calculator. 24 ni. Silap je, silap. So 24. Lepas tu? Tolak 8. Jadi 16. Jadi jawapan ni Silap, berapa sekarang? Negatif 16. 24 tolak 8 berapa? 16. 16. Okey. Kosong ni main mana kosong ni? Saya bubuh. Samaan dia macam tu. Ke apa ya? Pukul 10 kan ni. Bukan B dia bagi soalan. Dengan 10. Awak standby dengan soalan yang lain standby dengan soalan. Sebab dia bagi kat kita soalan kami akan 9x² tolak 4x dx sama dengan 10. Dia sebut kan sama dengan 10. Oh lemak. Bukan sama dengan kosong. Betul kan? Tak tengok betul juga. Betul. Tak. Kan. Jadi tak apa. Saya ni nama kan belajar. Ni 10. Lemak. Kan? Jadi sini pun 10. Jadi macam mana sekarang jadinya? Jadi 24 tolak 8 negatif 6 jawapan dia tu. berapa? Negatif C 6. sama dengan negatif 6. Okey, sebab setelah ni diperbetulkan lah. Okay, yang ni salah lah. Okey, boleh. Tahniah pada Boleh. Naim kerana boleh buat dan jujur lah dalam buat soalan ni. Tak betul pun tak apa, tak masalah. Yang penting kita telah cuba. Baik. Terima kasih kepada Fikri Naim. Yang lain salin ke yang lain? Yang lain tengah menyalin ke tu? Soalan nombor 2. Kita sedang buat soalan nombor 2. Ya cikgu. Okey, yang lain saya harap setengah salin lah. Okey, baik. Kita pergi ke soalan nombor 2. Orang yang kedua iaitu Syafizam. Syafizam soalan nombor 4. Syafizam tak kat mana Syafizam? Ya cikgu. Kat PM cikgu. Syafizam tak kat grup. PM tepi PM cikgu ada, kat grup pun ada. Dekat grup pun ada? Oh ni ada. Oh ya ni nak kena pusing dulu ni. Macam mana nak pusing Awak nampak dia tak ni kan? Nampak macam mana? Awak nampak apa tu? Boleh nampak. Boleh nampak tapi tak pusing. Tak macam mana nak ni jap. Tak apa kot. Sabar. Sabar ya. Okey, nampak jelas? Okey cikgu. Jelas. Jari kuku dia semua nampak. Fungsi kecurunan. Baik, nampak Baik, Syafizam dipersilakan baca soalan sikit, lepas tu terangkan macam mana awak buat kepada kawan-kawan. Okey. Fungsi kecurunan suatu lengkung ialah dy per dx sama dengan kx tolak 8. Dengan keadaan k ialah pemalar. Dia beri bahawa lengkung itu mempunyai titik pusingan pada 2, negatif 5. Soalan A, nilai K. Okey. Kita perasan dia cakap titik pusingan. Bila titik pusingan ni kita tahu dia dy dx sama dengan kosong. Okey. Kita gantikan dy dx tu sama dengan kosong. Ya. Lepas tu kita masukkan
nilai koordinat X. Okay, di sini ya, di sini. Yang ni ya. Okay, kita dah gantikan dy dx tu dengan kosong. So X sama dengan 2. Lepas tu kita masukkan X tu dengan koordinat 2. Okay, lepas tu bila tu kita buatlah algebra biasa, dapatlah nilai K. Okay, betul lah. Cepat sekali yang dibuat tu. Ada soalan lain? Ada soalan kawan-kawan? Tak ada. Tak ada, teruskan. Ada jelas. Sila teruskan. Boleh cikgu? Boleh teruskan. B, soalan B. Persamaan lengkuk itu kan, persamaan lengkuk. Okay. Ya. Persamaan lengkung itu. Okay, dy dx tu kita dah dapat nilai X tadi, nilai K tadi, kita masukkan nilai K tu 4X tolak 3. Lepas tu dia minta persamaan kan? Bila dia minta persamaan, yang ni dy dx, kita nak jadi persamaan balik, kita kena patah balik, iaitu kita kena integrate. Kita integrate untuk tinggalkan y tu single. Y tu single, kita pindahkan dx ke sana, jadilah kamiran yang tak ada limit. Lepas tu kita integrate macam biasa. Tambah kuasa bagi kuasa. Tambah kuasa bagi kuasa. Lepas tu kita tengok yang ni. Awak integrate ni okey, teruskan. Kita perasan yang ni dia tak ada limit. Bila tak ada limit, kita kena tambah C. Wajib tambah C. Okay, bila dah tambah C tu, kita dah nampak dia macam map biasa, graf garis lurus kan. Kita masukkan koordinat. Koordinat yang dia bagi tu, gantikan Y, gantikan X. Pindah, kita akan dapat nilai C. Koordinat dia adalah koordinat ni lah, 2, -5. Okey, masuk ke dalam ini. Kita pindah, kita akan dapat nilai C. Yang ni adalah Y. Okey, semuanya betul Tania. Cuma di bahagian ini 4 dengan 2 kita boleh dipermudahkan lagi. Jadi jawapan akhir awak sepatutnya Y sama dengan 2x square. Betul ya, Fijam? Betul. Saya tak tolak 8x tambah 3. Okey, yang ni boleh potong kan? Okey, so betul tu. Terima kasih cikgu. Ada soalan yang lain? Cikgu, Ya, saya. kalau tak potong tu, buat jawapan macam tu je, dapat markah tak? Payah tanya, cakap takut tak dapat lah. Saya jawapan tu kena paling ringkas. Okey. Jawapan kena ringkas. Pecahan tu semua awak kena perhatikan untuk memudahkan kalau boleh. Sebab dia obvious sangat. 4/2 tu obvious sangat. Okey, boleh? Ada soalan lagi? Boleh. Ada. Okey, kita teruskan kepada orang ketiga iaitu Izzat soalan 9. Betul Izzat? Ya. Izzat hantar kat mana? Personal. Personal juga. Okey. Ni kah? Ya. Nampak tak? Nampak. Okey, silakan Izzat. Okey, mula-mula soalan tanya diberi fx dx sama dengan 15. Lepas tu soalan A cari nilai 25 fx dx. Dia atas bawah cuma terbalikkan saja. Maksudnya kita tukar tanda saja. Apa tu orang cakap ni? Saya tak faham lagi aku nak terang macam mana. Cik, macam mana nak sebut bentuk kamera? Kamiran 25 fx dx. Ya. Yang 2 hingga 5. 2 hingga 5. Lepas tu pula pernyataan di atas diberi
kamiran 52 fx sama dengan 15. Soalan tanya kamiran 25. Maksudnya kita tukarkan tanda saja. Tukar tanda saja. Tukar 5 Tukar dengan tanda 2 apa? tu. 5 dengan 2. Tukar tukar positif jadi negatif. Kalau negatif sekali jadi positif. Okay, dia sebenarnya kat sini kan. Okay, di situ momen peranan dia iaitu kalau kita terbalik maka dia punya positif negatifnya bertukar jugalah. Tu nilai kamiran bukan nilai luas. Awak kena faham tu. Kalau luas dia akan jadi positif lah. Kalau luas bawah lengkung ke apa kan. Dia kalau dia bagi minta luas, luas tu akan jadi negatif pun akan jadi positif. Itu kalau luas. Tapi kalau ini nilai kamiran, jadi nilai kamiran tak apalah, negatif 15 terbalik. Jadi dia pun terbalik je lah. Jadi tanda negatif saja. Baik, teruskan. Soalan B. Kamiran 52 fx tolak k dx sama dengan 36. Kamiran 52 tu cuma kembangkan saja. fx dx tolak kamiran 52 k dx sama dengan 36. Lepas tu fx dx tu dah ada nilai dah kat atas, tulis 15 tolak kx 52 sama dengan 36. Lepas tu pula x tu ganti dengan 5 dengan 2. Lepas tu selesaikan dapat k sama dengan negatif 7. 36 tolak 36 tolak 15. Macam mana dapat negatif 21? 36 tolak 15. Lepas tu pula negatif. Oh, faham. Mula 36 tolak 15 dapat positif 21. Okey, Lepas tu positif pula dulu kan? lepas tu negatif yang sebelah kiri tu saya bawa ke sana. Pindah. Bawa ke kanan. Bawa ke Negatif kanan. ni? Ya. Boleh ke bawa macam tu? Kan Oh, bawa tu saya darat. cuma darat negatif satu balik. Darat. Bagi kiri Okey, tu. okey. Awak sebut darat boleh lah. Kalau awak sebut Ya. darat boleh. 36 tolak 15 21. Sepatutnya positif tapi sebab belah sini jadi negatif ni kan, jadi tak shock kan negatif kan. Jadi awak Ya. awak tukar kepada ni lah positif, awak darab negatif boleh juga, tak ada masalah. Ataupun awak biar dulu saja, tak apa. Kan awak biar dulu macam ni. Saya tunjuk sikit. Contoh awak dah sampai dekat ni, awak sampai dekat sini. Lepas tu awak biar je, tapi awak boleh buat dulu yang awak nak buat kat sini. Contohnya awak akan dapat 15. Tempatnya pensel ni. Macam mana nak bagi nipis? Macam saya nak bagi nipis sikit penselnya, lupa dah. Tak boleh, tak payah lah kot. Lupa. Okey, tak apa. Saya tulis kat sini 15. Lepas tu, saya tolak dengan, saya gantikan yang awak buat ni. Yang ni kan. So, awak akan dapat tolak, awak akan dapat 5K tolak 2K. Ni yang awak dapat ni lah. Yang awak dapat yang ni. Okey, lepas tu, yang ni awak boleh buat macam ni. 15 tolak 5K tambah 2K. Sama dengan negatif 21. Okay, jadi negatif 21 ni boleh tolak 15. Tu dapat berapa? Negatif 36 Okay, sini dapat 2 tolak 5 dapat negatif 3K. Okay, sama jugalah jawapan awak tu nanti. So awak akan dapat K sama dengan 36. Bukan lah. Cikgu silap. Kenapa negatif 21 tu Maksudnya kena tolak sama 15? dengan 36. Sama dengan 36 kan? Layer kedua. Dah saya tak reti nak pakai pen kat sini. Okey. So jadi macam mana sekarang ni? Saya pun dah pening. Sama dengan 36 ni. Kan? Ya. Betul? Betul. Okay, jadinya 36 baru tolak 15. Betul? 36 tolak 15.
So 21 sini. 2 tolak 5 dapat negatif 3. Okay, so K sama dengan 21 bahagi negatif 3, negatif 7. Okay. Alright. So habis Izzat? Ya, ya. Ya, ada soalan yang lain? Tak ada. Ada. Kita teruskan kepada Irdina. Ada Irdina? Ada. Siapa tak ada? Siapa yang cakap tak ada? Ada. Tu soalan, cikgu soalan. Irdina ada hantar kat saya kan? Hantar kat PM tepi ke dalam grup? Yang tepi. Apa tepi-tepi ni? Ni Uh-uh. Ni kah? Ya. Okey, jap. Okey, Irdina, dipersilakan soalan nombor apa ni? 1. Soalan nombor... Ui, awal soalan nombor muda. Okey, silakan. Senang je ni. Diberi kamiran 2 hingga 6 GX DX sama dengan 7. Soalan A dia minta nilai kamiran 6 hingga 2 GX DX. So sama juga macam tadi, kita terbalikkan je dia punya tanda. Kalau positif tu kita negatifkan. Ya, macam tadi lah. Sebiji macam Izzat yang soalan kan? So jawapan dia negatif 7. Okey, sebab dia bagi 7. So jawapan dia negatif 7. Jadi basic lah. Sebenarnya kan soalan-soalan saya bagi ni basic je dulu. Okey, B. B, dia minta nilai K jika kamiran 2 hingga 6 KX tolak JX DX sama dengan 25. So first kita kena pecahkan dulu KX dengan JX tu. Kita buat kamiran 2 hingga 6 KX DX tolak kamiran 2 6 JX DX sama dengan 25. Okey. Lepas tu kita kamirkan KX tu. Ya. Jadi KX kuasa 2 per 2 kurungan. Lepas tu GX. DX tu kan tadi kan dia dah bagi kat soalan. Ya. 7. Lepas tu kita bubuh je nilai dia tu. Okey, good. Lepas tu sama dengan 25. Lepas tu masukkan nilai tu dalam X. Lepas tu kita selesaikan. 18K tolak 2K tolak 7 sama dengan 25. Lepas tu negatif 7 bawa pergi sana. Jadi 25 tambah 7. 16K sama dengan 32. Lepas tu kita dapat K sama dengan 2. Okey, so good full mark. Ada soalan yang lain? Tak ada. Tak ada Okey. Okey, bagus. Soalan nombor 1 ni soalan basic. Kebanyakan soalan ni banyakkannya basic. Okey, tahniah kepada Irdina. Kita teruskan kepada Diana. Soalan 8. Diana ada? Ada. Sekejap Diana hantar Telegram juga kan? Grup ada? Dua-dua ada. Dua-dua ada. Okey. Ni Diana. Okey. Tu awak nampak tak yang lain? Nampak. Ni soalan boleh salin. Okey, baik. Diana boleh ni teruskan dengan perbentangan. Soalan nombor 8 tu dia suruh cari kamiran M hingga 6 X tolak 2 DX dalam sebutan M. First dia kena kamikan X tolak 2 tu. So jadi X kuasa 2 Okey. yang 6 tu. Lepas tu 2 ni di sana. So jadi darab lah. X kuasa 2 tolak 4X M6. Sekejap lajunya. Sekejap. Okey, ni betul. Lepas tu, okey. Lepas tu kan dah jadi X kuasa 2 tolak 4X tu. Lepas ganti X kuasa 2 tu gantikan dengan M. So jadi M kuasa 2 kat
Lepas tu tolak dalam kurungan X kuasa 2 tu ganti dengan 6 ni pula. So 6 kuasa 2 Saya tolak confuse. Sekejap. Saya confuse ni apa benda ni? Darat dengan 2 cikgu, mudah kan? Oh, darat 2. Oh, ni ada darat 2. Kenapa darat 2? Nak memudahkan dia. sebab 2 ni Dia macam ni. Ada orang tak faham lagi konsep darat 2, darat 3. Kita memang saya pernah ajar. Kita nak darab, kita nak memudahkan persamaan, kita darab dengan yang bawah kan? Betul. Ini yang Diana cuba buat, tapi untuk kita buat yang itu, kita mesti ada persamaan lengkap. Maksudnya, saya beritahu apa persamaan lengkap. Maksudnya awak ada 2x tambah 5 sama dengan 1/2. Maksudnya ni lengkap. Persamaan tu lengkap. Ada sama dengan. Maksudnya awak darab 2 sini, awak darab 2 sini, awak darab 2 sini. Awak faham saya cakap apa? Dia persamaan tu lengkap. Maksudnya apa tambah apa sama dengan apa. Dia mesti sama dengan persamaan. Sekarang di sini, kawasan ni, okey, saya tak apa ni, saya nak padam balik. Di kawasan ini tak ada sama dengan persamaan lengkap. Dia tak ada macam lengkap, awak tak boleh darab 2. Boleh? Faham tak? Awak tak boleh darab 2, ni dah salah kat sini. Habis, semua bawah dah salah. Faham. Maknanya apa? Awak kena faham. maknanya awak kena buat macam biasa. Awak biar je per 2 tu, biar je lah. Sebab apa dia berapa pun awak tak boleh nak pemudahkan dengan darab 2. Sebab darab 2 bila ada persamaan lengkap. Contoh kat sini ada 8. Boleh lah. Lengkap kan, semua ada kan. Sekarang ni, tapi kamiran ni awak ingat, kamiran kita jarang buat. Kita tak pernah kita darab 2 apa, nak pemudahkan tak pernah lah. Selalunya kamiran kita buat macam persamaan biasa je. Boleh lah? Okey, di sini dah salah. Maknanya tak apa dia. Saya akan bantu awak habiskan. Okey, jangan risau. Jadi sekarang ni dia sampai sini dah betul. Yang saya right tu, yang ni dah salah dah. Okey, sebab dia dah salah, habis dah. Selalunya step tu dah tak boleh lah kan. Okey, jadi sekarang ni bila dah salah tak apa. Kita buat macam biasa. Maknanya M ganti kat sini. So dia akan jadi apa? M kuasa 2 per 2 M kuasa tolak 2 per 2. 2M. M. Kan? X ni pun ganti kan? M kan? Ya, Betul? betul. Okey. Tolak apa? Tolak yang ganti 6 pula. 6 kuasa 2. Betul lah? 6 kuasa 2 per 2 tolak 2 kali 6 pula. Nampak tak saya tulis tu? Nampak? So sekarang ni kita ada kat sini M kuasa 2 per 2. Okey, biar je. Tolak 2M. Tak ada masalah. Dan 6 kuasa 2 ni 36. Kan? 36 bagi 2 dapat 18. Jadi kita boleh tulis kat situ. Ataupun kita sertakan dalam tu dulu. 18 tolak 12 berapa? 18 tolak 12. 6 lah. 6. Okey, 6. Okey. Apa nak buat lagi? Okey, ini sampai sini dah boleh jadi jawapan ataupun ni dah kira jawapan lah ni. Ataupun awak boleh pemudahkan dari segi awak keluarkan 2 ni. Maksudnya awak tulis ni 1 per 2 M square tolak 2M tolak 6. Okey, awak tak perlu pun cari nilai M sebab awak dapat ni nilai M sama dengan 6 ni semua dah salah sebab soalan pun kata cari dalam sebutan M. Jadi jawapan awak biar ada dalam sebutan M ni jawapan akhir lah ni. Okey Diana? Okey cikgu, boleh. Okey, terima kasih kerana mencuba. Baik. Diana dah. Siapa pula sekarang? Cuba mengaku siapa sekarang? Aina. Soalan nombor? 12. 12. Sekejap, cari. Aina hantar kat tepi ke? Grup. Grup ada. Mana grup mana saya pun tak nampak. Ni. Yang ni 12.
Okey, nampak? Nampak. Orang lain nampak orang lain? Nampak cikgu. Nampak cikgu ah. Ke nampak skrin? Nampak. Okey, Nampak okey. je. Yang mana baru masuk ataupun baru masuk tolong apa tu ni apa? Tolong isi link kehadiran tu. Saya kalau sempat-sempat tolonglah. Yang mana baru masuk dah ramai ke ah? Ada lebih kurang 12 orang. Tadi saya tak perasan. Bila orang masuk? Yang kali masuk dah pergilah salam. Okey dah. Terima kasih. Sekarang ni kita suruh Aina pula. Teruskan Aina. Soalan nombor 12. Diberi kameran 52 fx dx sama dengan 8. So cari soalan A dia, kameran 25 1/2 fx dx. Soalan ni sama dengan soalan Ijat dengan Idina tadi. Dia suruh cari kameran 25 1/2 fx dx. So kita terbalikkan saja dia punya dia punya tu jadi negatif. Dia bagi kat soalan 8. So kita terbalikkan limit dia jadi negatif 8. Okey. Lepas tu soalan dia 1/2 kan. Limit dia dia dah bagi dah kameran 25 fx dx dia dapat negatif 8. So 1/2 darab dengan negatif 8 dapat negatif 4. Okey, terbaik. Betul. Full mark. Soal tu markah lagi. Teruskan. Soalan B. Soalan dia kameran 52 x tolak fx dx. Kita dah tahu dah. Fx dx yang limit 52 tu 8. So kita kena kamarkan yang limit 52 tu dulu. So jadi dia x kuasa 2/2. Lepas tu ganti je lah. X dia dengan limit dia. First tu 5 tolak dengan yang 2 tu. Lepas tu tolak-tolak dapat 5/2. Tolak-tolak dapat 5/2 ya. Okey, tahniah. Betul semua ni. So ada soalan yang lain? Jelas ha? Tak ada. Saya dengar pun jelas. Jelas. Okey, baik. Terima kasih kepada Aina. Sekarang ni kita teruskan pelajar yang terakhir ke-7 iaitu Nazahan. Nazahan ada? Ada. Nazahan soalan nombor? Soalan nombor 3. Hantar kat personal. Personal. Mana dia? Ni. Apa benda ni? Sudah. Tak nampak lah. Sekejap. Alamak. Ingat. Sekejap Lepas ni jadi pengajaran kelas lepas ni tolong tulis dengan pen ke marker ke bagi nampak cerah sikit lah. Tu je lah. Taklah saya adjust bagi nampak. Soalan nombor 3 ni pendek je ke? Pendek je. Apa benda tu ni kelabu sungguh. Orang lain nampak? Nampak sikit-sikit. Nampak Boleh lah sikit. tengok. Boleh tengok. Okey, Kamera tak elok aku. Kamera siapa? Kamera saya. Yang ada kat gambar ni? Bukan pasal kamera. Kalau hang pakai pen color gelap sikit, hang pakai pen ni apa? Kamera ni dia macam ni lah. Kehandsomean tu bukan bergantung kepada kamera. Kalau dia handsome tu dia tak handsome. Okey. Teruskan. Okey, diberi kameran M4 fx sama dengan 9 dan kameran M4 bracket fx tolak 3 bracket sama dengan 12. Disuruh cari nilai M. Mula-mula sekali kita kembangkan dulu kameran M4 bracket fx tolak 3 sama dengan 12 tu. Bila kembangkan dapat kameran M4 fx tolak kameran M4 3 dx. Lepas tu seterusnya kita boleh tengok dekat situ dapat kameran M4 fx tu dah bagi
sama dengan 9. Lepas tu kita masukkan 9. Lepas Okay. tu kita kamirkan dapat 3x. Bracket lepas tu 3M tu ganti dengan M lah. gantikan M dengan 4. Masukkan Okay. M dengan 4. Kita dapat 3M tolak 12 kan. Lepas tu cari nilai M macam biasa. Okay. Yang pakai kalkulator dapat terus ni? Okay, tak apalah. Dapat pakai kalkulator pun tak apalah kan. Nak pakai kamera ni pun kalau awak pakai kamera, awak pakai kalkulator yang kelas Wiz ni, awak boleh dapat jawapan terus ha. Kalau awak tahu cara dia, senang. Semua boleh dapat terus. Tak payah nak panjang-panjang. Okay. Nazhan, terima kasih. Ada soalan yang lain? Soalan dia mudah je. Nombor 3. Pandai dia pilih nombor 3. Baik. Soalan yang tak dipilih akan dibincangkan sekarang lah. Kita mula dengan soalan Soalan 2 ada tak orang buat? Tak ada kan? Nak buat. Oh, nak buat. Soalan 3 ada, 4 ada. Soalan 5? Tak ada. Soalan 5 tak ada. Okay. So, nampak dekat skrin? Nampak. Baik, Rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada lengkung X sama dengan FY yang melalui titik 0K dan 85. Okey, diberi luas kawasan berlorek ialah 26 unit square. Okey, awak nampak tu kawasan berlorek tu. Dan cari nilai 5K FY DY. Okey. So, macam kita nak buat je. First kali, kita kena lihat, kita kena faham bahawa apa saja lengkung ni, luas lengkungan ni, kalau kita pakai kamera ni, kita akan dapat luas bawah lengkung. Okay, luas bawah lengkung. Maknanya kalau kita buat persamaan tu, kita kena tulis macam ni. 5K. Saya nak tengok. Sebab soalan ni minta kawasan berlorek 2/26. Cari nilai 5K FY DY. Tapi ni FY DY ya. Maknanya dia bukan ke X, dia ke Y. Dia ke Y, maksudnya dia ke sini. Sekejap, saya nak faham sikit soalan ni. Diberi berapa kawasan nak cari nilai FY DY. Okey, jadi maknanya yang saya boleh nampak dengan jelas di sini adalah, saya pandang balik. Maknanya, kalau saya nak dapat segi 4 tepat ni, okey, saya perlu tambah yang luas kawasan berlorek dengan kawasan ni, betul tak? Saya perlu tambah yang berlorek itu dengan ini. Macam mana nak bagi kecil sikit? Ni. Okey, yang kuning itu tambah yang berlorek, dia adalah segi 4, betul? Segi 4 tepat. Jadi kan? Jadi kan sekarang ni, kalau saya dapat segi 4 tepat tu, maksudnya sama dengan saya boleh tulis dia macam ni lah. Saya boleh tulis sama dengan segi 4 tepat. Okey, apa benda yang saya nak tambah dapat segi 4 tepat? Saya perlu tambah yang berlorek, yang mana saya tahu yang berlorek ni ada kat sini, betul? Yang saya nampak tak sekarang ni? Yang tu kan, tu berlorek. Jadi yang tu berlorek tu ada 26. Kan? Tambah. Okey, sekarang ni saya kena cari luas kawasan berlorek. Tapi tadi saya kata kat awak, luas kawasan berlorek tadi kita kena tengok bawah lengkung, betul tak? Betul tak saya cakap mula-mula tadi? Sebenarnya kita kena tengok bawah lengkung juga, besar kan? Kita kena tengok bawah lengkung juga, tapi kita tengok yang ni, tengok penghijau. Bawah lengkung dia adalah yang ni. Ni bawah lengkung. Lengkung dia yang ni. Tapi kita tengok ke Y. Sebab apa? Sebab dia bagi FY. Kena faham tu kalau dia bagi FX, kalau dia bagi FX baru kita tengok ke X. Baru kita tengok dia ke X ni. Sebab dia bagi FY, kita kena tengok ke FY. Okey, jadi sekarang ni dia bagi kita FY. Jadi ke FY ni tu kita kena menyentuh paksi Y.
Okey, yang saya hijaukan ni adalah di bawah lengkung. Okey, di bawah lengkung. Okey, awak kena pusing soalan ni, awak kena pusing. So, awak kena pusing, macam mana saya nak pusing? Awak kena faham, kalau saya kena pusing supaya sekarang ni pandangan awak di bawah lengkung itu, okey, di bawah lengkung itu adalah ini, ni. Ni adalah di bawah lengkung. Okey, bawah lengkung. Jadi di bawah lengkung ni semua di bawah ni. Ini semua di bawah lengkung lah. Okey, kita kena tengok daripada K sampai 5. Ni X, yang ni Y. Yang ni X, yang ni Y. Jadi kita kena tahu K sampai 5. Jadi kat sini saya kena buat sini K sampai 5. Okey. Tulis sini F Y dy. Okey, saya kena tulis F Y dy sebab kita ke Y. Okey, sekarang ni soalan tanya apa? Diberi luar kawasan ni cari nilai. Dia bukan minta nilai K pun. Dia bukan suruh cari nilai K, dia suruh cari yang ni. Tengok apa benda apa dia nak cari. Ni dia nak suruh cari yang ni. So apa dia nak cari? Dia nak suruh kita cari yang ni. Yang kuning ni. Boleh faham ah? Dia nak suruh kita kira nilai tu. Jadi nak kira nilai tu, sekarang ni saya mula pergerakan saya. Segi empat tepat kita ni berapa sebenarnya ni? Berapa panjang? Luas keseluruhan ni ke cikgu? Luas keseluruhan ke? 8. Luas segi empat tepat. Tinggi sini 8, tinggi sini, panjang sini 5. Jadi 40 betul. Jadi segi empat tepat ni 40. Sini 26 tambah sini K 5 F Y dy. Okey, soalan ini soalan. Jadi mesti saya dapat ni. Jadi K 5 F Y dy sama dengan 40 tolak 26. So 40 tolak 26 dapat 14. Jadi inilah jawapannya. Tu je lah. Senang je sebenarnya. Boleh? Tengah menyalin ke tu? Boleh. Okey, tengah menyalin ataupun dah selesai salin, saya teruskan nombor 6. Baik, nombor 6. Okey, nombor 6. Diberi D per dx 3x per 5 tolak x sama dengan gx. Cari part. Cari kamiran 2 hingga 4 gx dx. Okey. Mana sekarang ni dia nak suruh kita kira. Yang ni lah, cari 2, 4 gx dx. Okey. Sekarang ni saya nak tanya awak. Saya nak tulis apa sekarang ni? Gx ada tak? Ni gx ni ada tak? Ada. Mana gx tu? 3x per 5 tolak. Perlu tak saya kamilkan? Ke saya nak ambil gx je? Saya nak ambil 3x per 5 tolak x ke saya kena kamilkan pula? Tak payah. Pasal apa tak payah? Kalau masukkan nilai tak payah, kalau dah buat semak tu kena kamilkan. Okey, kita tak perlu kamilkan. Dia sebenarnya dah dikamilkan. Dia apa yang, kalau perasan awak dengar apa yang Pijam cakap tadi, yang ni, awak kena faham lah. Benda kamil dengan beza. Apa dia kat beza? Beza, pembezaan ataupun bila kita bezakan kita beza, macam ni persamaan. Okay, macam ni lah. Tulis balik. Kalau ni persamaan biasa, kalau saya dy dx kan dia, persamaan biasa, dia jadi pembezaan, betul tak? Kalau saya naik atas balik, saya perlu buat apa? Saya kena kamil kan? Nak dapat y tu, saya perlu kamilkan terbalik kan? Jadi, apa yang kita buat sekarang kat sini adalah, saya tak perlu tulis apa-apa sebab pembezaan ni, dia sebab ni, benda ni adalah, benda ni kalau kita patah balik, dapat benda yang sama. Sebab ni D per dx tu menunjukkan dia telah dibezakan. Maksudnya kita patah balik. Okey. So awak kena faham ni betul-betul lah. Awak kena faham ni betul-betul. Maknanya kalau dia telah ada tanda D per dx tu, dia telah dibezakan. Jadi kalau kita pergi ke nak patah balik kamiran tu, dia patah balik, dia dapat asal. So sebenarnya pengkamiran ni telah berlaku. Okey, pengkamiran ni telah dibuat. Maksudnya 3x tolak per 5x adalah dikamirkan. Okey.
Dan 42 ni baru kita letak sebab dia minta, soalan ni minta 42. Dia minta limit 2 sampai 4. Okey. Lepas tu buat macam biasa. Okey, ganti saja. Ganti macam biasa ni maksudnya awak buat macam itulah. 3 kali 4 dapat 12. 5 tolak 4 1. Tolak 3 kali 2 6. 5 tolak 2 3. Okay, jadi 12 tolak 2 10. Ini jawapan dia. Okey, saya harap awak boleh tangkap apa saya cuba bagi tahu ataupun boleh tengok balik nota-nota. Ini saya risau satu je. Sampai soalan ni saya risau satu je. Dia ada pelajar dia tak faham, apa dia akan buat adalah dia tulis 3x 5 tolak n ni, lepas tu dia pergi kami. Kalau tak ada perkataan d per dn ni, kalau tak ada tak apa. Tak ada memang awak kena kami lah, sebab soalan suruh kami awak kami lah, betul tak? Awak faham saya? Kalau tak ada kita kami je lah. Jadi sekarang ni kan, bila ada tanda DDL tu menunjukkan dia telah dikamirkan. Okey. Kalau awak benda ni kalau awak buat tajuk fungsi kecurunan apa semua nanti lagi dapat tangkap. Okey, ni kalau awak perasan soalan saya bagi hari ni semua soalan basic je. Soalan bukan soalan SPM pun. Saya ingat minggu depan kita akan buat lagi sekali tajuk pengamiran ni, sebab saya dah bagi tahu pengamiran ni dia bukan boleh sikit-sikit, dia banyak. Minggu depan saya akan buat lagi sekali pengamiran yang melibatkan semua soalan-soalan SPM ataupun percubaan. Hari ni kita lebih kepada soalan-soalan nak ulang kaji nota. Macam dia ulang kaji tapi dalam bentuk nak ulang kaji nota tapi dalam bentuk soalan-soalan. Okay, macam nak jawab soalan ni kita kena refer nota. Okay, baik. Boleh saya teruskan nombor 7? Boleh. Okay, nombor 7 tak ada orang juga. Okay, nombor 7 pun tak ada orang. Diberi y sama dengan 8x per x square tolak 1 dan dy dx sama dengan gx, cari nilai 2 kosong. Yang ni pun kes macam tadi juga. Okey, kes macam tadi juga. Saya nak tanya awak, soalan bagi tahu kita cari nilai yang ni. 0 2 3 3gx dx. Okey, nak selesai nak kalau tak mau bagi pening kepala, awak boleh letak 3 ni padam. Okey, awak boleh padam 3 tu awak letak kat depan. Okey, tak mau pening kepala awak. Tu awak tulis ni G sebab dia pemalar. So gx dx. Okey, yang ni yang kita nak cari. Sekarang ni gx ni ada tak dia bagi? Dia bagi kan dy ni kan. Saya nak tanya awak sekarang. Gx ni saya nak tulis apa sekarang ni? Saya nak ganti gx ni apa sekarang? Kita katalah 3 ni saya tulis balik 0 2. Sekarang gx saya nak tulis apa? Kita biasakan dulu y sama dengan 8x per x square tolak 1. Tu saya kata tadi, tak perlu pun nak bezakan. Betul tak? Perlu lah kita bezakan supaya dia dapat dy per dx tu. Sebab dia dah bagi dah dy per dx sama dengan gx. Okey, dia dah bagi dah dy per dx sama dengan gx. Jadi sekarang, apa yang kita boleh buat, kita ambil sahaja sebiji nombor yang ada. Maksudnya kita ambil saja 8x per x square tolak 1. Okey. Ataupun saya nak kamikan, saya kena padam yang ni lah. Saya padam yang ni. Okey, saya padam yang ni, maknanya saya kamikan terus yang ni. So saya ambil 2 kosong kat ni, letak kat sini. Okey, saya terus ambil 8x tolak x square tolak 1. Yang ni awak kena faham apa? Kena faham yang tadi tu, maksudnya tadi ada tulis d per dx kan. Macam mana saya nak cerita kat awak supaya kita nampak benda ni dy per dx, gx ada orang dia akan buat dy per dx tu. Maksudnya macam Ijat buat tadi. Dia kalau soalan ni keluar SPM dia memang ada orang akan buat. Dia akan buat dy per dx.
Maksudnya apa? Dia akan bezakan 8x per x square tolak 21. Dia dah beza ni. Lepas dia beza ni, dia masuk sini. Saya rasa boleh dapat jawapan yang sama. Tapi dia panjang sikit sebab dia ada perpecahan kat situ. Dia panjang. Nanti awak boleh cuba, try. Sebab saya rasa sebab jawapan dia sama. Yang Izzat cakap tadi, saya rasa boleh juga. Tapi dia ambil masa sikit sebab dia pecahan orang kata pecahan pembezaan yang melibatkan pecahan. Jadi dia panjang sikit. Tapi boleh cuba. Sebenarnya awak letak saya jawapan ni pun dah boleh. Kalau kita faham pergerakan dy dx semua ni. Macam mana saya nak cerita kat awak? Maksudnya kalau dy per dx sama dengan gx. Kalau saya boleh enlighten saya nak katalah d per gx sini, dx sini. Sini jadi y gx. So y gx per dx. So satu kita ambil nilai y terus. Sebab gx dx ni adalah yang ni. Macam mana saya nak cerita kat awak sekejap. Saya ulang balik. Kalau awak boleh faham lah. Kalau tak boleh faham, tak boleh cakap apa. Saya tengok saya cerita kat awak. Takat yang saya boleh cerita. Ataupun awak boleh tambah. Yang mana kawan-kawan faham, boleh bagi tahu. Tengok saya ada dy per dx kat sini. Gx. Yang kat sini Okey, saya pisahkan gx dx ni pergi sini. So g x dx. Okey, yang mana dia sama lah ni. Kan? So bila dx pergi sana, dy ni bukan dy lagi, dia jadi y lah. Y. Kan dia jadi y lah kan? Sebab d per dx dah pergi sana. Okey. Okey, jadi sekarang ni y ni adalah gx dx. Jadi y, sebab itulah kita terus ambil nilai y ni. Y ni, kita ambil terus nilai y ni. Y ni. Faham. Okey, terus masuk sini. Jadi cikgu atas bawah tu mulai sama juga. Macam mana? Atas bawah tadi tu dy dx dengan y benda yang sama je ke? dy per dx. dy per dx dengan y. Dy dx baris atas kan? Bukan dia sama sebab dx ni pergi sana. Dia macam kita selesaikan persamaan ni. Dia kan, dy per dx ni kan pergi sana kan dia jadi kami. Dia dah siap-siap kami ada kat situ. Okay, jadi ni basic ni. Ini soalan-soalan yang kertas satu. Dia selalu tanya soalan-soalan yang berkaitan dengan pemahaman lah. Ni soalan yang kena faham. Okay. Tapi kalau nanti Izzat rajin cuba buat dy per dx, awak try bezakan dapat x per x square tolak 1 tu. Tengok dapat jawapan sama. Okay. Lepas tu nanti kena kami balik ke? Dapat balik kot. Benda yang sama. Macam cikgu cakap tadi senang, dia tak payah kami kan lah. Masukkan terus je kan. Ya, masukkan terus. Kalau awak bezakan, awak kena kami balik. Okey, dan x square per 1 tolak ni. Yang ni 20. Betul awak selesaikan lah yang ni. Okey, selesaikan yang ni. So awak akan dapat 3 8 kali 2, 16 per 2 kuasa 2, 4 tolak 1, 3. Okey, tolak 0 je lah. Jadi 16 tolak 0, 16 tu dia potong-potong, jadi jawapan akhir 16. Okey, ni soalan nombor 7. Jadi saya harap awak tak tension sangat. Kalau boleh, banyakkan latihan lagi lah. Latihan ni, kalau kita mendalami dia soalan ni, dia banyak kan, saya beritahu awak dia panjang ni. Tapi kalau boleh buat yang bahagian depan dulu. Bahagian depan. So depan ni, yang kita sekarang ni buat yang bahagian depan lah. Bahagian yang melibatkan pemahaman asas. Baik, nombor 8 ada orang buat tadi. Nombor 9 pun ada orang buat. Nombor 10 tak ada orang buat. Betul? Nombor 10 tak ada orang buat. Okey, baik. Diberi dv per dt sama dengan 12t tambah 7 dan v sama dengan 30 apabila t sama dengan 2. Ungkapkan v dalam sebutan t. Okey, untuk soalan ini diberi
Okey. Sekarang saya tanya awak, dia bagi kat kita yang ni, dv per dt, yang ni lebih kurang tadi ni kalau kita faham. Okey. Alah, laptop saya mati pula. Awak dengar saya sekarang? Dengar. Nah, Tak terkeluar kan saya punya laptop. Saya punya laptop bateri habis terus padam. Dah tak ada. Okey, tapi sekarang ni tab sekarang masih berfungsi, tak apa. Saya nak tanya awak, dv per dt sama 12t tambah 7. V sama dengan 30, berarti sama dengan 2. Ungkapkan V dan sebutan T. Maknanya sekarang, dia bagi kat kita dv, dia bagi kat kita dv per dt sama dengan 12t tambah 7. Sekarang dia nak V. Saya nak buat macam mana? Kami akan. So dia kena patah balik betul Betul. Dia kena kamikan. So awak kena dapatkan V, awak kena patah balik. dv dt adalah pembezaan. So awak patah balik, awak kena kamilkan. Jadi awak perlu kamilkan ni. Maksudnya V ni duduk sini dan diam, V ni duduk diam-diam. D per dt ni pergi belah sana. D per dt pergi belah sini. So dia akan jadi kamilkan 12t tambah 7. Okay, bila kita kamilkan itu, kita akan dapat 12t square tambah 7t tambah c sama dengan V. Betul Betul. Okay, V dia bagi kita V sama dengan 30. Betul, V sama dengan 30. Jadi kita ganti V 30 sama dengan 12. T pula dia bagi sama dengan 2 kat sini. 2. Okay, jadinya sekarang ni saya gantilah T tu dengan 2. Jadi 2 kuasa 2 tambah 7, 2 tambah C. Okay, saya selesaikan 4 kali. Ya, ada soalan? Cikgu. Ya. Saya tak pasti betul ke tak, tapi kan 12 T square per 2. Ya. Betul. Per 2. Betul. Pandai leceh. Saya terlupa. Per 2. Okey, betul. Jadi, kita boleh potong lah tu. 12 bagi 12 jadi 6 lah. 6. 2 kuasa 2 dapat apa? 4 Tulis jawapan lah. Tempat tak ada. Potong. 6. 6 kali 4, 24 Tambah 14. Tambah C. Sini 30. So, sekarang C berapa jawapan dia? Negatif 8. C dapat negatif 8. Terima kasih. Jadi maka soalan apa? Cari ungkapkan V dalam sebutan T. Jadi kita bolehlah ungkapkan V dalam sebutan T sebab sekarang tadi C kan. Jadi kita buat V sama dengan 6T square. 6T square. Siapa kita dapat 6? Ni kan 12. 6 kan? 6T square tambah 7T tolak 8. Sekarang kita dapat tolak 8 ni. Kita dapat ni. Ganti kat sini. Okay. So jawapan akhir adalah ini. Okay, senangnya ni. Boleh saya teruskan? Boleh. Okey, nombor 11. Nombor 11 tak ada orang juga. Diberi D per dx. Ni pun sama macam yang tadi yang kita kena faham dia punya basic. Okey, diberi D per dx, fx sama dengan 3dx. Cari kamiran ni. Cari kamiran. So, saya tulis dulu balik. Apa yang saya boleh tulis cari ni. 3gx. Maknanya sekarang kalau saya tulis balik yang dia bagi ni dia bagi tu. Dia bagi D per dx fx. Okey. Yang ni yang dia bagi sama dengan 3gx. Kalau saya ambil yang ni P belah sini jadi apa? Kamil. Dia akan kamil. So dia akan jadi fx sama dengan kamil. 3 boleh letak kat luar lah. 3
So saya boleh tulis ni GX. DX lah. Okay. Okay, saya harap awak faham ni. Saya buat benda apa saya buat ni. Faham. Okay. Soalan tadi apa? Cari GX DX. Cari GX DX. Cari yang ni. Soalan suruh cari yang ni. Terus sekarang saya nak buat jawapannya. Maknanya, saya perlu, dia nak tu saya perlu asingkan apa? 3 ni lah. Pi belah sana okey. Betul. Tu dia akan jadi apa? Dia akan Betul. jadi saya tulis belah ni, saya tulis ni, saya tulis yang belah yang kuning dulu. dx sama dengan fx per 3. Betul? 3 turun bawah. Betul. Jadi inilah jawapan dia ataupun Betul. inilah jawapan sebab dia suruh cari yang ni kan. Cari dx. So apa yang kita boleh tulis nak jadi cantik tulis 1/3 fx lah. Betul. Okey. Saya teruskan nombor 12. Nombor 12 ada orang bagi tahu tadi kan? Aina kan? Ada. Tu habislah nombor lah. Habis. Habis. Okey. Ui, nak habis hari ni boleh habis awal ya. Cool eh. Betul. Okey, baik. Ini nota yang ada dalam tu. Kalau ada masa sekarang awak tengok sekejap. Tengoklah apa yang patut. Saya tengah on laptop saya balik. Dia dah pengisian tadi. Sekejap lah. ELD nak join balik. Okey, baik. Kita pergi ke soalan pertama. Ada orang buat soalan ni? Siapa nak present ke ada? Volunteer ke? Tak ada tu. Okey, kelas yang akan datang, saya akan bagi soalan-soalan SPM, pergamiran. Saya akan minta awak buat lah. Saya akan bagi satu nombor. Kali ni saya akan bagi semua orang kena. Saya akan bagi ya. Maknanya siapa yang tak masuk kelas, tak present tu, tak ada lah. Dia tak ada yang kira dia bertanggungjawab lah. Maknanya saya akan bagi nombor. Contoh Naim, nombor 5 dengan nombor 10. Okey. Dan nombor 4 dengan 2 soalan semua saya bagi. Okey. Nah, sebab soalan lebih kurang 40 kot. Lebih kurang lah 40 soalan. Jadi saya terpaksa bagi seorang 2 lah. Okey, jadi saya akan bagi awal. Saya tak bagi last minute macam sekarang. Tadi tu pun saja je saya tak mau bagi tahu semalam. Saya bagi tahu tadi nak tengok aje. Okey, tapi hari untuk soalan yang akan datang saya akan bagi awal lagi lah. Saya akan bagi soalan-soalan SPM dan awal lagi. Dan kalau boleh awak buat dengan sendirilah buatlah betul-betul buat kan. Anggap peperiksaan ke apa ke. Okey, baik. Soalan nombor 1. Rajah di bawah menunjukkan satu garis lurus y sama dengan 2x dan graf bagi suatu fungsi kuadratik y sama dengan negatif x dalam kurungan f salah 4. B ialah titik maksimum bagi lengkung itu. Okey, baik. Apa benda ni dia tanya? Nyatakan koordinat titik A dan B. Okey, so soalan tanya titik A kat sini, titik B kat sini. Okey, so kita boleh cari dengan titik yang pertama ini dengan kita tengok lengkung ni. So sekarang ni lengkung ini persamaan dia yang ni. Okey, betul tu persamaan dia. Jadi sekarang saya boleh cari nilai koordinat ni dengan saya ambil persamaan ni y sama dengan negatif x x tolak 4. Okey. Saya nak tanya awak, titik ni apa yang awak tahu? Apa maklumat yang awak tahu kat titik tu? dy dx sama dengan kosong. Dekat titik ni, titik A ni. Dekat titik A ni.
Apa yang awak nampak? Apa yang awak perasan dekat titik A tu? Apa yang awak tahu dekat titik A? Y0. Kita nak tahu Mesti koordinat dengan salah satu dia. Koordinat dia salah satu. Ada salah Y satu kosong. kosong. Ya, maknanya dekat A ni, kalau awak tak kerti nak jawab pun, awak boleh tahu X awak tak tahu. Tapi Y awak tahu kosong, betul? Betul. Okey. Maknanya sekarang, kita tak tahu X sebab dia menjauh ke sana. Tapi kita tahu dia Y dia kosong. Jadi awak boleh ganti Y kosong ini ke dalam Y kosong ni. Ke sini awak tengok saya tunjuk highlight tu. So, Y sama dengan kosong. Betul lah? Sama dengan negatif X sama dengan X tolak 4. Jadinya awak boleh asingkan yang ni dengan yang ni. Maksudnya jawapan awak 1 kosong sama dengan negatif X, yang mana awak akan dapat X sama dengan kosong. Satu lagi kosong sama dengan X tolak 4. Maknanya X sama dengan 4, betul? X sama dengan 4. Jadi kita tahulah titik dia. Kita dah tahulah titik dia berapa. Maknanya titik dia apa sekarang? Titik dia adalah 4 kosong. Okey, so kita tahulah titik A. So jawapan awak tulislah. Okey, A sama dengan 4 kosong. Macam tu. Lebih kurang. Soalan lagi satu dia tanya titik B. Okey. Titik B pun senang je kot. Macam mana kita nak tahu? Saya boleh tahu. Sekarang saya tanya awak, titik B apa yang awak tahu? keturunan kosong. Keturunan dia kosong lagi. Lepas tu titik maksimum. Tahu. Okey lagi. Persilangan engine. awak. Awak boleh buat persilangan sebenarnya. Awak boleh buat ni. Awak boleh buat sama serentak dengan yang ni. Boleh. Banyak cerita dia sikit. Tapi cerita pendek pun ada. Apa cerita pendek dia? Calculator. Calculator. Pakai calculator cepatlah Okey, baik. Saya nak tanya awak. Macam mana? Okey. Boleh tak saya tahu sini titik sini apa? Ni. Nampak tak? Tanda soal tu. Nampak. Agak-agak awak tu titik tu apa? X. 2. Ya. Pasal apa 2? Sebab tengah. Simetri. Pasal dia kan maksimum, dia mesti simetri betul tak? Sini mestilah 2 kosong, betul tak? So, dia bahagi 2. Betul tak? Dah faham tak? Betul, faham. Maknanya sekarang awak dah tahu dah titik yang kita tahu 2 titik sini. Kan kat sini maknanya situ kalau saya pakai rumus ni Y sama dengan 2X. X tu saya boleh ganti dengan apa? 2 kan? Untuk cari Y, 2 saya ganti dengan 4 pula dah. Ganti dengan 2. Okay, kenapa saya ganti 2 sini? Sebab sini. So, saya akan dapat Y sama dengan 4. Maknanya titik B saya adalah 2, 4. Betul. Okay, boleh? Kalau pakai kalkulator, try lah. Kalau nak pakai kalkulator boleh lah, try lah kan. Nak pakai persamaan serentak ke. Persamaan serentak pun saya kata tak susah ni sebab dia pecah macam ni senang ni. Kan? Maknanya awak boleh buat sebenarnya. Awak boleh buat je 2. Kalau awak pakai persamaan serentak kan, awak boleh tulis ni 2X sama dengan negatif X square tambah 4X. Ni. Awak boleh buat terus. 2X sama dengan ni. Sebab Y sama dengan Y kan. Betul awak buat je. Pindah pula sini jadi, kata saya buat negatif X square tambah 4X tolak 2X. So saya dapat negatif X square tambah 2X. Lepas tu kata saya bagi jadi di positif. Darab dengan negatif kan. Sini dah kosong. So, dia jadi X square tolak 2X.
tu saya kembangkan X, faktorkan X tolak 2. Maknanya sini kosong. Maknanya X sama dengan kosong, X sama dengan 2. Betul lah? 2. Okey, tapi awak dapat nilai 2. Maksudnya kalau awak dapat X2 ni dengan cara jauh lah. Maksud awak tak perasan yang sini simetri apa semua tadi kan. Okey, lepas tu baru awak ganti X sama dengan 2 ni. Masuklah sini balik. Cerita panjang tu yang biru tu. Saya ikut lah. Okey, boleh? Boleh. Boleh Okay, cikgu. baik. Kita dah selesai yang tu. Kita dah selesai dah bahagian A. Tengok bahagian B pula. Bahagian B dia minta cari luas rantau yang dibatasi oleh lengkung Y sama dengan negatif X. Okey, saya padam balik dah soal abut saya nak banyak. Dah salin dah? Dah screenshot. Screenshot. Screenshot dah. Shot. Screenshot pun ada. Screenshot Saya tangkap lagi tu. Yo, bahasa Melayu. Okey, saya padam. Baik, sekarang ni tak apa, yang penting kita tulis dulu point kat sini. B ni dia punya ni apa tadi? 24 24 A tadi 40. Okey, yang tu je saya tulis. Baik, soalan tanya apa? Soalan adalah cari luas rantau yang dibatasi oleh lengkung belah. Okey, lengkung ni. Lengkung ni yang dibatasi oleh lengkung ni dan garis lurus ni. Garis lurus ni. Okey, maknanya apa? Dia kira luas mana ni? Dia soalan ni bahaya. Selalunya saya nak beritahu awak. Soalan-soalan yang berkaitan luas ni, dia bagi lorek. Cari kawasan berlorek. Selalunya macam tu. Kalau awak tengok mana-mana buku ke, soalan periksa ke, cari kawasan berlorek. Yang ni dia tak abang kawasan berlorek mana. Kawasan berlorek ni yang bahaya ni orang terpengaruh. Padahal ni untuk soalan C. Okey. Oh. Ni untuk soalan C. Jadi kan, B ni anggap tak ada lorek kan. Kosong kat situ. Semua kosong. Okey, bahaya soalan ni. Soalan ni dia tak ada lorek. Jadi apa? Soalan nak cari luas rantau yang ni dengan garis ni. Maknanya luas tu kat mana sebenarnya? Luas tu kat sini. Okey, bagi cantik sikit. Tak mana luas yang sebenar yang kita nak cari. Ni. Okey, boleh faham tu? Boleh. Okey. Okey. Satu sebab luas rantau yang dibatasi oleh lengkung dan juga garis lurus. Maksudnya lengkung garis lurus. Maknanya dia potong kat sini. Maksudnya dia nak yang ni je lah. Okey. Tapi selalunya, saya ulang balik, selalunya soalan ni dia akan kira kawasan berlorek. Selalunya ada lah kawasan berlorek tu. Ni tak ada. Tak ada, kita kena agak-agak lah. Yang tu lah jawapan dia. Kawasan berlorek yang tu lah. Okey, baik. Jadi nak kawasan berlorek ni, kita nak pakai apa? Bagi saya cadangkan. Saya nak kata dah luas rantau berlorek. Kita bawah lengkung. Luas rantau berlorek. Tolak dengan segitiga. Segitiga bawah lengkung. Tolak. Ya. Maknanya, hang kira bawah lengkung tapi sini saja. Sini saja. Jangan kira semua. Limit dia betul sampai 2 je lah. Maknanya kita pakai limit dia kosong sampai sini berapa tadi? 2 kan? Limit dia sampai 2 je. Sebab bawah lengkung limit kosong sampai 2. Lepas tu dapat jawapan tu, kita tolak yang ni. Segitiga ni. Okay, sebab tu penting kita punya koordinat tadi. Koordinat tu kena ada. Satu saya kena tulis balik. Koordinat tadi, sini apa? 2, 4. Sini 4, 0. Sebab kita nak tahu berapa kan. Jadi macam sini 4. Sini 2. Duduk segitiga lah. Jadi jalan kerja dia. Okay, jalan kerja dia saya nak tulis. Okay, awak ambil A, luas kita tulis A dah kan. Luas kan. Sama dengan 02 lah. Sebab kita pakai 02 saja. Lepas tu kita ambil persamaan dia. Apa persamaan dia? Persamaan dia Y sama dengan 2X. Bukan. Kita nak bawah lengkung. Kita nak ambil yang bawah lengkung. Untuk negatif X ni. X square.
Faham lah? Negatif X square tambah 4x. 4X. Kita kembang siap-siap lah. Kembang siap-siap. Saya senang ajar kita lah. Kita kembangkan siap-siap. Okey, tu persamaan dia, belum kami lagi. Okey, tulis je lah dx. Okey, tolak apa? Tolak. Segitiga. Tolak dengan segitiga. Segitiga setengah kali dengan tapak. Tapak dia 2. Tinggi dia 4. 4. Okey, boleh 4. Okey, awak dah ada satu line ni, awak dah okey dah. Sebab kita yang penting kita tahu apa benda kita nak buat. So, dah ada line ni, kita dah nampak dah. So, yang ni saya boleh ambilkan macam biasa. Dapat negatif X per cube per 3, betul? Betul ke? Tambah 4X square per 2, betul? Tutup semua ni. Lepas tu 2, kosong. Tolak 4 je lah. Tolak 4. Ni potong 4. Okey, boleh? Boleh. Bagi yang ada kalkulator, tu putih tu, awak boleh tekan terus ni. Betul kan? Awak tahu kan cara dia kan? Boleh. Awak terus boleh tekan terus 20 ni, awak boleh type X tu pakai alpha merah tu. Awak tekan je X square plus 4X, awak tekan je, awak enter, awak dapat jawapan terus. Okay? Tapi kalau tak ada, kita buat manual macam ni lah. Okay, manual ni pun kita gantilah 2 masuk. Jadi negatif 2 kuasa 3. Dapat. Tak apalah, 2D je lah. Pelan-pelan. Tambah 4, 2 kuasa 2 per 2. Sebab tolak kosong tak ada masalah kan. Tolak 4 kat sini. Okay, so saya dapat apa lah? 2 kali 2 kuasa 3. 8 per 3. Tolak ni pelan-pelan. Tu saya dapat 16 per 3. Tekan kalkulator lah. Tolak 4. So saya dapat jawapan akhir 1 per 3. Ataupun 4 per 3, mana-mana lah. Okay, kalau awak pakai kalkulator putih dapat terus 4 per 3 tu lah. Saya rasa lah. Cikgu. Ya. Saya nak tanya sikit, kenapa kita tak kira bawah lengkung, kenapa kira atas lengkung? Atas garis. Kang, bawah lengkung ni, yang merah ni bawah lengkung ni. Kenapa tak ambil yang besar, kenapa ambil atas lengkung? Kenapa tak ambil yang besar ni? Segitiga dengan separuh bulat. Segitiga dengan separuh bulat. Yang tiga yang lorek ni? Kenapa ambil yang kecil? Kita tak kira. Sebab soalan tu minta tu dibatasi oleh lengkung dan garis lurus, dua-dua sekali ada. Tang mana lengkung dengan garis lurus tu je. Garis lurus tu potong kat situ je. Satu saya kata tadi, soalan ni bahaya. Selalunya soalan yang berkaitan dengan luas ni, dia bagi lorek. Kira kawasan berlorek, dia lorek. So kita kira dari situ senang lah, kita tahu sama lagi kita nak kira. Soalan ni dia tak sebut. Dia sebut cari luas rantau yang dibatasi oleh lengkung dengan garis lurus. Jadi lengkung ni memang lengkung ni penuh kan, betul tak? Lengkung ni kalau ikut penuh kan. Tapi kita ada satu garis yang potong dia. Kita ambil yang tu je lah. Kita ambil kawasan ni je lah. Dia potong kat situ. Boleh faham tak? Faham. Lebih kurang lah. Tapi tak apa, selalunya soalan. Kalau awak tengok soalan percubaan negeri ataupun awak tengok soalan HPM yang lepas-lepas ke, selalunya soalan dia akan bagi dia buat lorek. Jadi kira kawasan berlorek. Jadi senang lah kita buat tu. Jadi sekarang ni dia tak ada. Jadi isu kat sini yang boleh timbul adalah tak mana kawasan yang berlorek tu. Sebab kawasan berlorek tu tak ada. Kan? Jadi dia kata cari luas rantau yang dibatasi oleh lengkung. Jadi dibatasi oleh lengkung dan dengan garis. Jadi selalunya saya punya
pendapat lah. Ni lengkung. Maksudnya selalunya luas lengkung semua ni lah. Bawah ni. Tapi masalah dia abak di bawah lengkung dan satu garis lurus. Jadi kita anggap bawah lengkung yang ni semua bawah lengkung. Tapi dia berhenti dia dekat ni sebab dia dibatasi oleh garis lurus. Okay, jadi tempat saya lorek ni je. Okay. Nampak tak dekat skrin? Alamak, tak bergerak pun. Nampak tak? Nampak. Okay, yang saya lorek tu je lah. Yang kawasan di bawah lorek ataupun di bawah lengkung dan dibatasi oleh garis lurus. Dia potong kat situ. Maksudnya kawasan tu. Jadi saya ulang balik lah sebab tadi skrin tu sangkut. Maknanya, kawasan yang kita nak sebut ni adalah ni kawasan yang lengkungan. Semua luas di bawah dia ni semua luas dia lah ni bawah dia. Tapi sebab dia ada satu garis yang potong dibatasi satu lagi garis lurus. Okey, jadi garis lurus ni apa saja di bawah garis ni kita kira tapi dibatasi, maksudnya garis lurus ni tahan, tak bagi kira yang lain. Dikira dekat ni je. Faham tak? Garis lurus tu tahan, tak bagi kira yang lain. Jadi kita kira yang pelekat tu je lah, yang atas tu je lah. Okay, sebab ada penahan. Penahan dia garis lurus ni. Okey. Sebab dibatasi oleh garis lurus itu. Kalau tak ada garis lurus itu, memang kita kira semua ni. Kita kira semua ni. Okey. Boleh lah Izzat? Agak-agak. Boleh rasa. Boleh lah. Okey, baik. C. Okey, C ya. Saya soalan C. Pandang balik macam biasa. Okey, soalan C. Cari isi padu bagi pepejal yang terjana dalam sebutan pi apabila rantau berlorek diputarkan melalui 360 darjah pada paksi X. Yang ni soalan yang bab-bab apa tu? Bab-bab penjanaan apa tu yang menjana 30 60 darjah ni. Awak kena lihat dia jana di mana. Okey, saya abang nak kelas dah pun. Kalau dia jana di paksi Y, kita pakai rumus X. Kalau dia jana pada paksi, macam ni dia diputarkan pada paksi X. So dia lebih kurang macam ni lah. Dia akan pusing macam ni lah. Lebih kurang. Okay, dia pusing-pusing. Okay. So jadi macam hemisfera lah, lebih kurang lah. Okay. So apa yang penting kat sini adalah rumus. Rumus yang akan diberi dalam exam lah. Apa rumus dia? Rumus dia volume ataupun isi padu pepejal. Pi ni rumus yang memang ada, jangan susah hati. Okey. Lepas tu sini tadi berapa? 2, sini tadi 4 kan? Betul kan? Jadi kita tengok kawasan berlorek ni. So 2, sini 4. Lepas tu kita pakai y square dx. Okay, y square dx. Okay, y square. Sebab kenapa y? Sebab dia dijana pada paksi x. Ni tengok kat sini. Kalau dia dijana pada paksi y, kita tukar kat sini. Okay, dia selalu terbalik lah. Kalau y kita x, kalau x kita y. Okay, dan saya sebut banyak kali dah. Okay, baik. Lepas tu sekarang ni kita lihat persamaan yang dia ada kat sini. Persamaan kat sini y sama dengan negatif x square tambah 4x. Okey, jadi saya tulis balik b sama dengan pi. Sini 2, sini 4. Y square ni saya boleh tulis kat sini. Ni, sebab sini ada y. Okey, saya boleh tulis balik sebagai negatif x square plus 4x. Saya kena buat kurungan macam ni. Kena buat kuasa 2. Pasal apa ada kuasa 2? Sebab di sini ada kuasa 2. Kenalah ada kuasa 2. Okey, boleh ya? Tulislah dx. Boleh. Okey. Lepas itu, saya tak ada ruang. Saya pergi kat bawah lah. Lepas tu saya tulis balik lah. Sini 2. Saya nak kembangkan 2 ni. So jadi macam mana?
Maknanya awak kena buat macam ni. Negatif X square tambah 4X darab negatif X square tambah 4X. So, awak kena kembangkan. Kembangkanlah macam biasa lah. Okey, ataupun awak guna kaedah yang saya selalu pakai tu. Kalau negatif X square kuasa 2 maknanya X kuasa 4 lah. Okey, kalau 2 kali 4, 8. 8 kali X, lepas pula negatif. Jadi negatif 8X cube. 2 kali 4X kali X cube. Okey, tambah 4 kuasa 2, 16. X kuasa 2, X square. Ini kalau tahu cara ni, buat cara ni lah. Okey, dx. Kalau tak tahu cara ni, kembang macam biasa. Dapat sama. Okey, baik. Ataupun kalau nak belajar cara ni, bila kelas lain pula lah. Basicnya tu. Okey, nampak? Jelas kat situ, saya besarkan? Jelas. Nampak. Alright, lepas tu dapat apa? Ni boleh tekan kalkulator terus ha. Ada yang pakai kalkulator putih ni, masuk je nilai ni sebiji macam ni. Awak masuk pi, awak masuk part 2, awak tekan X alfa merah tu, tekan alfa merah, awak tekan X kuasa 4. Tolak 8X cube, awak tekan sebiji. Dx tu memang akan ada dalam awak punya kalkulator. So dapat berapa jawapan last? Kalau awak tekan kalkulator. Boleh tak tekan? Ke awak tak reti nak saya nak tunjuk satu-satu? Awak nak saya tunjuk? Tunjuk cikgu. Tunjuk. Cikgu tunjuk. Sana. Okey. Nampak ke? Aku takut tak nampak pula. Nampak kan? First kali tekan ni. Nampak tanda ni? Tekan. Tekan tanda tu. Okey, boleh? Okey. Lepas tu nak masuk apa sekarang? Tadi kita punya nilai ada 2 dengan 4 kan? Tapi dia duduk kat tengah-tengah tu. Jadi kita masuk dulu nilai X kuasa 4 tu, boleh ha? So awak tekan alpha ni. Awak tekan merah. Ni X merah. Nampak tak X merah ni? Tekan X merah. Jadi awak. So awak akan. Ni D pun dah. Saya tekan silap. Mana ni lah kan? Sekejap. Ni. Tu X. Lepas tu awak tekan berapa? Lepas tu X kuasa 4 apa dia? Tolak 8X. Tolak 8X kan? Tolak 8. Alpha masuk balik X. Tolak 8X. Kuasa berapa tu? 3. Kuasa 3. Tu lagi. 6X square. Okey, sekarang ni saya nak pergi isi yang bahagian limit tu. Okey, limit kat bawah tu sepatutnya berapa? 2 dengan 4 tu. Sudah. Nampak kan? 2 4. Okey, dah ke? Boleh ke? Nampak tak ni? Boleh cikgu. Boleh. Nampak kan? Awak tekan enter dah? Tekan enter. Nampak. Baik, saya sentik ke? Dapat 256/15. Dapat 17.6067. Sekejap, saya salah kat mana ni? Saya salah kat mana ni? Semua betul ya saya tekan? Cikgu kurungan ke? Tak payah kurungan saya rasa. Sekejap. Saya tekan delete ni. Limit Saya pakai cikgu. tolak Tak limit cikgu.
Limit dah ada lah 24. Sama. Cuma sama macam hang buat. 2 ke Tekan atas. enter sekali lagi. Tu dah ada Wah. jawapan dah. Tekan SD. Ni jawapan dia. Okey. Memang jawapan kalau kat skema 17 1/5. Okey. Saya harap awak nampak lah saya nak buat ni. Jadi maksudnya, yang ni boleh cepatkan dia awak dari segi awak tak payah kira yang limit tu. Awak masuk, kan kita kena masuk satu-satu semua kan. Jadi untuk soalan yang melibatkan luas dengan isu janaan, isi padu janaan ni, nak cepat pakai yang ni lah. Masuk tekan je kalkulator. Satu, saya suruh awak beli lama dah. Masa form 4 saya sebut dah suruh beli. Kalau pakai yang hitam pun boleh, tapi dia technical sikit nak tekan dia tu. Sebab yang ni, awak tekan ni nampak sebiji dengan dekat yang kita tulis. Awak faham maksud saya? Kita tekan ni sebiji yang kita tulis. Kalau yang dekat yang hitam tu, kita tekan, dia ada teknikal sikit, dia boleh tekan juga. Bukan hitam tu tak boleh buat. Yang satu lagi tu boleh. Tapi dia, awak kena tekan tu, kena tekan dia tak nampak seperti mana yang kita nampak di kertas kita. Macam ni, tamat macam ni lah kertas kita, macam itulah ni. Jadi kita boleh nampak tu terang. Okey, terang jawapan dia tu. Okey, sebab tu soalan-soalan ini nanti bahagian tu tak ada dalam kerja dia kurang dalam markah, bukan tak ada. Awak cuma dari segi awak kena mock dia. Dia punya kerja, dalam kerja tu kena buat juga. Okey, cuma jawapan akhir tu bagi ikut ni. Okey, jadi saya balik pada yang tadi. Okay, kalau awak dah tekan ni tadi. Tapi jangan lupa pi jawapan awak tadi, walaupun awak dapat 17 apa tu, awak jangan lupa tulis pi. Okay, boleh? Jangan lupa. Sebab kita pi tu masih ada di situ, nampak tak? Cuma kita tak tekan kalkulator sebab nanti pi tu dikira sekali. Jawapan awak jadi lain. Kata awak dapat 17 bersanting tadi, awak dapat 17.0000 tadi, awak tulislah belakang dia pi. Okay, jawapan dia dalam bentuk pi. Mesti ada. Senyap saya ni cakap seorang-seorang ke terkeluar ke apa ni? Ada cikgu, ada. Ada cikgu, ada. Ada. Saya takut saya tertendang keluar ke apa, duk cakap seorang-seorang. Kalau ada tak apa. Baik. Tu sampai yang ni, kalau yang tak ada kalkulator tu buat macam biasa lah. Okay, yang tak ada tu, pi ni biar kat luar. Lepas tu kami akan baca X per 5 per 5. Okay, tolak berapa 3 kuasa 8x kuasa 4 bagi 4 ni, potong jadi 2x kuasa 4 lah. Okay, tambah 16x kuasa 3 bagi 3. Okay, so sini 42. Jadi walaupun kita pakai kalkulator, jalan kerja ni jangan tak buat. Okay, jawapan akhir ni awak pakai je kalkulator. Okay, awak boleh tekan 17. Kalau ikut jawapan skema saya 1/15 pi unit. Okay, jangan lupa bahagian ni. Walaupun pakai kalkulator, jangan lupa pakai yang ni. Okay. Cikgu, nak tanya boleh? Ya. Kan dalam soalan, dia minta janaan ni 360 ke paksi X kan? Ya. Ada tak soalan kalau dia minta 180 ke 90 ke paksi Y? Setakat ni belum lagi. Tak ada lagi sebab kita nak jadikan dia pepejal, dia kena pusing habis. Kalau dia nak jadikan macam bentuk kon ke, nak jadi bentuk sfera ke, dia kena pusingan. Sebab kita punya graf tu, kita 2D kan. Graf kita tu biasa 2D macam tu je. Kan? Jadi dia nak jadikan benda tu pepejal, dia kena pusing macam tu. Kena pusing macam tu. Yang ni pun dia kena pusing macam tu. Kalau belah Y lah, dia kena pusing. Jadi untuk jadikan dia pepejal, dia kena pusing 360. Tu fahaman saya lah. Kalau dia tahu dia nak buat soalan kebat, dia nak pusing 180 separuh je, saya tak tahu lah. Setakat ni tak ada lah. Tapi saya tak nafikan boleh jadilah soalan yang dia nak bagi kita. Pening kan selalu soalan dia duk reka kan, macam-macam kan. Tapi yang saya faham,
nak jadikan sesuatu pepejal, dia mesti pusing satu round. Pusing satu round, maksudnya 360 darjah, baru dia jadi pepejal. Isi volume. Kalau tidak, dia tak jadi volume. Okey? Boleh? Boleh. Okey, baik. Sempat lagi kita cuba soalan kedua. Soalan nombor 2. Mana soalan 2? Ni. Ui, sonting habis. Okey. Rajah di bawah menunjukkan garis lurus Y sama dengan 8 yang melalui garis lengkung kuadratik Y sama dengan negatif X. Okey, tak ada masalah lah tu. Okey, hitung luas rantau belorek P. Yang ni. Yang ni senang. Soalan ni dia tunjuk tu, tang mana rantau belorek. Betul ya? Betul saya cakap? Yang tadi tu tak ada. Dia tak beritahu. Yang ni senang. So, kita faham bahawa kita ada kawasan luas lengkung ni. Apa saja luas kita kamikan ni sampai sini, maknanya bawah lengkung lah tu. Cumanya sekarang kita kena faham, kita kena tahu dulu sini berapa. Sini berapa? 2, sini 4 betul ya? Sebab dia bagi kat sini. Okey? Cakap ha. Sebab saya takut saya tertenang. Okey, baik. Lepas tu, kita dah ada dari situ 2, situ 4. Sekarang ni, dia kata luas rantau belorek P yang ni, maknanya apa? Kalau kita kira, kalau lah saya kira je, maksudnya saya kira, apa tu? Main kira je lah kan. A sama dengan 24 ni, sebab saya dapat tu 24. Tu saya pun ambil. Sebab dia Y dx, jadi Y dx. Okay, saya main kira je. Betul ke jawapan saya? Sebab 24 betul lah ni, 2 ni 4. Maksudnya saya nak kira 2 sampai 4 lah. Tapi saya salah dari segi apa? Sepatutnya saya kena tolak, betul tak? Tolak apa tu? Seluruh lengkung tolak. Tolak apa tu? Contoh. Sebab kalau saya kira saya kira yang ni saja, saya akan dapat 24. Saya kira semua ni. Tolak segi 4 tu. Ni. Jadi kita perlu tolak segi 4 tu sebab luas yang kita dapat di bawah lengkung. Jadi semua bawah lengkung tu adalah dia. Jadi maknanya kalau saya kira pakai rumus ni je, ambil rumus ni je, saya akan kira luas yang semuanya kat sini. Semua sekali. Yang mana salah, yang mana sepatutnya saya kena tolak. Saya perlu tolak dengan segi 4 tu. Okey. So segi 4 tu kita ada unit. Sini 4 tolak 2, sini 2. Sini 8, sini 8. Betul? Betul. Maknanya 2 kali 8, sini 16. Luas dia 16. Okey, dah ada dekat situ. Tu luas dia 16. Jadi kita selesaikan yang ni, belah sini. So, jadi Y tu sebenarnya kita ambil lengkungan ni. Y sama dengan negatif X square tambah 6X. Okey, boleh? Maknanya saya tulis je balik kan. Saya kira pening pula. Negatif X square tambah 6X dx. Tolak 16. Okey, dah ada dah 16. 16 tu segi 4. Okey, lepas tu saya pun buat macam biasa lah. Negatif X kuasa 3 bahagi dengan 3. Tambah 6X kuasa 2 bahagi 2. Tutup bahagi dengan 42. Kawasan ini awak dah boleh pakai kalkulator dah. Okey, yang mana ada kalkulator boleh tekan dah. Awak dah boleh tekan kalkulator dah yang tu. Yang mana tak ada, boleh teruskan je lah macam saya buat ni. Okey, saya masukkan negatif 4 kuasa 3 per 3 tambah 6. 4 kuasa 2 per 2. Tolak. Okey, tolak. Negatif 2 kuasa 3 bahagi 3 tambah 6. 2 kuasa 2 bahagi 2. Alright, saya tambah saja yang ni. So, saya pakai kalkulator lah kali ni. Memang tak boleh buat apa lah, kena tekan kalkulator. So, saya akan dapat 3. 3. Saya dapat lebih kurang tolak 16. Saya akan dapat sini 80 per 3. Tolak 28 per 3. Tolak 16. So, saya akan dapat 4
per 3 unit. Betul ke saya buat? Betul. Okey. Ini yang saya dapat. Awak boleh cuba jugalah. Tapi kalau awak pakai kalkulator dapat terus 4/3 tu kalau awak tekan. Betul ya? Ada tekan kalkulator dapat terus. Dapat. Jawab. Mama telefon jawab sekejap. Okey. Alright. B. Cari isi padu pepecahan yang dijanakan dalam sebutan pi apabila rantau berlorek Q dikisarkan melalui 360 darjah. Sekejap saya nak jawab telefon sekejap. Sekejap ya. 2 minit. Ya. Tak belah sana tak ada dah, belah sini ya. Mama duduk belah mana? Hantar bagi situ lah. Duduk di depan sekejap keluar. Abang pun macam tu. Okey. Okey, sorry. Mana kita tadi? Soalan B kan? Ya. Okey, baik. Cari isi padu pepecahan yang dijanakan dalam sebutan pi apabila rantau berlorek Q dikisarkan melalui 360 darjah pada paksi X. Okey, untuk soalan ini kita yang penting ni paksi X ni. Ni 360 darjah pada paksi X. Cari isi padu pepecahan yang dalam sebab apa penting tu sebab kita nak pakai rumus. Okey. Jadi kalau saya tulis rumus dia lah. Apa pun tulis dulu V sama dengan pi. Lepas tu nanti kita tengoklah tang mana yang lorek tu mesti yang rantau berlorek Q dia cari lagi. Tulis dulu y square dx. Kenapa y square? Sebab sini x. Okey, di mana paksi Q kita tengok dekat soalan. Paksi Q kat sini. Okey, paksi Q. Jadi kalau awak tengok paksi Q sini ada 4. Agak-agak awak kat sini berapa ni? 6. Mungkin awak dapat 6? Enggak. Awak pakai macam tadi lah yang kita buat tadi. Kita sini maksudnya y sama dengan kosong, betul tak? X ni kita tak tahu. Y dia sama kosong. Maknanya awak boleh ganti y ni kosong sama dengan negatif x square tambah 6x. Betul? So awak boleh apa tu orang kata kita boleh faktorkan lah negatif x sama dengan x tambah mana boleh tambah. Nak dapat negatif kena tolak lah. Kan tolak 6. Jadi sini kosong. Maknanya satu lagi x sama dengan kosong, satu lagi x sama dengan 6. Maknanya x sama kosong kat sini lah. Satu lagi x sama dengan 6. Okey, kita dapat satu titik kat situ x sama dengan 6. Okey, jadi kita tahu 4, 6. Dia punya limit 4, 6. Okey. Sekarang kita nak masuk y square dia yang mana? Sebab dia pakai lengkungan yang tu dah tentulah kita pakai persamaan yang sama. Jadi buatlah macam biasa. Macam saya tulis balik. V sama dengan pi 4, 6. So y square ni saya ganti ambil y dulu iaitu negatif x square tambah 6x. Okey. Lepas tu kurungan dengan kuasa 2. Okey, yang ni saya sebut tadi ni kuasa 2, sini pun kuasa 2. Okey, tulis balik dx. Ini pun awak boleh pakai kalkulator. Masuk dalam kalkulator putih tu, pak dapat terus. Kalkulator hitam pun boleh tapi lagi susah nak tunjuk teknikal sikit. Okey. Cuba tekan kalkulator dapat apa? Jangan lupa pi. Jawapan awak apa pun awak dapat, awak mesti ada pi. V. Okey, katalah yang tak ada sebab yang tak ada kalkulator kan, jadi saya tunjuk jugalah. Yang ada kalkulator tak kira bagi tahu betul ke tak betul je lah. Okey, saya kembangkan yang ni saya dapat yang 4, yang ni 6, yang ni pi. Saya kembangkan saya akan dapat x kuasa 4 tolak 12 x kuasa 3 tambah 36 x kuasa 2
Okey. Dx. Okey, sekarang saya nak kamikan dah. Okey, saya kamikan, saya akan dapat pi X kuasa 5 per 5 tolak 12 X kuasa 4 per 4 tambah 36 X kuasa 3 per 3 6, 4. Okay, saya permudahkanlah. Saya dapat pi X kuasa 5 per 5 ni tak boleh buat apa dah. 12 bagi 4 dapat 3. 3 X kuasa 4. 36 bagi 3 dapat 12. 12 X kuasa 3 per 6, 4. Okey, tak ada kalkulator kena buat macam ni lah. Kena teruskan lah. Kena masuk ni nilai ni. So, pi sama kalkulator buat dapat. Yang mana dapat kalkulator dapat dah jawapan? Dapat 272 per 5 pi. Berapa? 54.4. Jawapannya 54.4. 54. Okay. Yang mana dapat tu betul lah tu. 54.4. Kalau tengah dapat 200 lebih tu tak siap lagi kot. Tak tolak kot. Ataupun awak darab pi. Pi tak payah darab lah. Pi ni biar je. Okay, lepas tu awak kena masuk macam biasa lah ni. Panjang cerita ni. 6 kuasa 5 per 5 tolak 3. 6 kuasa 4 tambah 12 kuasa 6. Okay. Tolak 4 kuasa 5 per 5 tolak 3 kuasa 4 kuasa 4 tambah 12 kuasa 4. Okay. Panjang cerita dia. So, tekan kalkulator je lah. So, jawapan akhir yang saya nak adalah 54.4 pi. Okay, ini jawapan akhir. Mesti ada ni, pi. Nak tulis ni pun, kalau nak tulis ni pun lagi baik lah. Unit apa tu? Unit cube. Unit cube. Okay, isi padu unit cube. Yang soalan A tadi luas, bagi unit square. Okay, boleh? Boleh. Okey, baik. Terima kasih. Saya rasa setakat itu saja hari ini. Soalan 3 dan soalan 4. Awak boleh teruskan. Soalan 3 tu senang dia. Tak ada ni susah sangat. Pun sama lah soalan 4 pun tak susah mana. Dia terpulang pada awak nak buat, tak mau buat je. Okey, nombor 3, nombor 4 pun awak boleh buat, hantar kat saya akan semak. Okey, saya akan bagi tahu betul ke tak betul. Lagi 2-3 hari saya akan bagi soalan SPM ataupun soalan percubaan, saya tak pasti lagi lah. Okey, yang berkaitan dengan soalan-soalan pengamilan. Minggu depan saya masih lagi nak buat pengamilan. Tak apa kah? Boleh. Tak apa. Saya akan buat pengamilan. Okey, minggu depan saya akan buat lagi sekali lagi, saya akan buat pengamilan, tetapi soalan-soalan yang level tinggi sikit daripada yang kita buat hari ni. Okey, hari ni lebih kepada ulang kaji dan juga warm up. Okey, jadi lepas ni soalan-soalan yang soalan-soalan SPM lah. Soalan SPM dan juga soalan-soalan percubaan negeri. Okey, baik. Saya ingat setakat itu dulu. Hari ni saya nak tangkap gambar boleh? Boleh. Okey, sila on kamera. Kalau boleh seorang, boleh tak siapa-siapa yang tangkap? Siapa yang dia pakai laptop? Laptop pun ada, kamera pun ada. Apa tu, handphone pun ada. Ijat. Ijat, tolong tangkap gambar laptop awak. Hantar dekat saya. Saya ada masalah skrin, saya tak boleh nak ni. Tolong buka kamera dulu. On kamera dulu. Just untuk tangkap gambar saja. Tolonglah spotting sikit. Dah form 5 dah. Takkan nak kena ni kot. Tolong buka kamera sekejap. Sekejap je. Dalam masa beberapa minit kita boleh selesai bab-bab gambar ni. Saya nak hantar laporan. Lepas ni update kehadiran . Tolong tengok dekat apa tu. Tolong Telegram tu tolong update. Dekat chatting saya dah letak satu link kehadiran, boleh isi. Ijat, nak saya apa tu, tutup present ni, saya tutup boleh kot? Tak apa lagi bagi nampak lebih. Ikut cikgu nak tutup. Saya tangkap. Tangkap gambar ya? Okay dah. Sekejap saya pun nak tangkap gambar juga. Walaupun rosak saya nak tangkap juga.
Alah, saya pakai timer lah. Lambat sikit. On lah dulu kamera. Alah, banyak ni je on. Aduh. Ada pun orang. Okey, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Eko. Okay, sama. Bye. Assalamualaikum. Dia dah baru nak buka kamera.